kira ASB versus ASBF sebenarnya sangat simple saja. Tapi kebanyakan panduan online complicated sangat. So hari ini saya akan tunjuk cara kiraan yang paling bersih supaya awak pun tahu mana lagi untung dan kenapa. ASBF dalam bentuknya yang paling ringkas adalah arbitrage. Maksudnya, kita pinjam pada kos yang lebih rendah dan melabur untuk pulangan yang lebih tinggi. Perbezaan antara pulangan pelaburan dan kadar pinjaman adalah keuntungan awak. Maksudnya, kalau kita nak kira nilai akhir ASBF, tak kira apa senario pun, partial withdrawal ke, full term ke, refinance ke, formula dia sama saja. Awak mesti tahu dua nilai. Pertama, pulangan yang kita perolehi daripada pelaburan. Dalam kes kita, ini adalah pulangan ASB sebab ASB financing hanya boleh digunakan untuk melabur dalam ASB. Dan yang kedua, jumlah yang kita kena bayar balik kepada bank. Untuk tujuan kira-kira, formula ini dah cukup. Tak payah fikir susah-susah. Tapi bagi yang tanya, kalau kita nak kembangkan sampai habis, formulanya akan jadi macam ini. Dia tak susah pun, cuma lebih details je. So, katakanlah kita melabur dalam ASBF. Pinjam RM200,000 pada kadar 4.5% selama 30 tahun. Dan katakan sahaja pulangan ASB akan sentiasa 6% setahun. Kita mulakan dengan mengira pulangan pelaburan ASB. Awak pergi cari compounding interest calculator. Untuk video ini, saya pilih financial calculator ini. Bahagian prinsipal, masukkan jumlah pinjaman ASBF iaitu RM200,000. Lepas tu isi tempoh pelaburan. Bukan tempoh pinjamannya, tempoh pelaburan. Untuk contoh pertama, sebab saya nak dia simple untuk korang faham, katakan saja korang melabur 30 tahun, iaitu tempoh pinjaman full. So, isikan 360. Lepas tu, letak pulangan tahunan ASB 6% setahun. Tukar compounding dia kepada yearly. Kenapa yearly? Sebab ASB beri dividen sekali setahun je. Lepas tu, tekan calculate. Maturity value RM1,148,698. Inilah berapa duit yang ada dalam akaun ASB awak lepas 30 tahun. Lepas kita dah kira nilai pulangan ASB, kita kena tolak pula baki hutang yang masih belum dijelaskan. Untuk contoh pertama, kita bayar sampai habis. So, outstanding hutang kita adalah kosong. Maksudnya, nilai ASBF awak lepas 30 tahun adalah RM1,148,698. Okey, sekarang kita pergi contoh 2. Realitinya, ramai orang tak pegang ASBF sampai habis. Kadang-kadang kita batalkan awal. So, kita buat contoh kedua. Sama macam contoh satu tadi, tapi yang bezanya kita melabur untuk katakan 15 tahun sahaja. So, macam mana nak kira? Kalau kita tengok balik formula, formula itu masih sama. Kita masih kena cari dua nombor pulangan ASB dan baki hutang. Yang bezanya kita kena cari pulangan dan baki hutang pada tahun ke-15. Untuk pulangan ASB, sekali lagi mula dengan compounding interest calculator. Semuanya sama, cuma tempoh pelaburan jadi 15 tahun ataupun 180 bulan. Jumlah yang awak ada dalam ASB lepas 15 tahun adalah RM479,311. Seterusnya, kita kena cari baki hutang yang perlu dibayar kepada bank. Untuk cari angka ini, pergi loan calculator. Kenapa loan calculator? Sebab pinjaman ASBF ni sama macam pinjaman perumahan. Dia jenis reducing balance rate. Lepas tu, tekan butang amortization, dia akan keluar satu jadual yang akan menunjukkan berapa baki yang perlu dibayar kepada bank mengikut bulan. Sebab kita nak tahu baki pinjaman yang belum dilangsaikan pada tahun ke-15, awak cari sampai bulan ke-180 dan awak akan nampak baki yang masih perlu dibayar adalah RM132,468. Jadi awak dah ada dua nombor penting kita, maka kita bolehlah kira berapa keuntungan ASBF kita selepas 15 tahun melabur, iaitu RM346,843. Setakat ini, kita sudah pun kira pulangan ASBF kita. So, sekarang kita tinggal je satu lagi, iaitu nak kira pulangan ASB. Untuk compare apples to apples, kita anggap saja kita melabur RM1,013 setiap bulan dalam ASB.
Sebab dalam kiraan ASBF kita tadi, awak pun bayar RM1,013 setiap bulan. Sekali lagi, formula ini boleh diguna pakai. Kita masih kena cari pulangan pelaburan ASB. Yang bezanya, bahagian baki hutang ini akan sentiasa kosong. Sebab dalam pelaburan ASB, awak tak pinjam duit dari sesiapa pun. So, untuk cari pulangan ASB, kita berbalik kepada compounding interest calculator. Dan kali ini, awak isi lain sikit. Principal amount awak letak kosong sebab awak mula dengan kosong. Monthly deposit letak RM1,013, period 360 bulan untuk 30 tahun dan pulangan ASB kita adalah sama 6% setahun. Di sini awak akan nampak maturity value dia adalah RM991,986. Inilah duit yang awak ada lepas melabur untuk 30 tahun. Kalau awak nak kira keuntungan selepas 15 tahun, awak cuma perlu tukarkan saja period month ini jadi 180. Dan awak akan nampak RM292,056. Inilah duit yang awak ada lepas melabur untuk 15 tahun dalam ASB. Habis. Itu saja. So, bila awak jadualkannya, hasilnya macam ini. Dan awak nampaklah ASBF lebih untung. Kalau awak masih tak faham, tengoklah video ini berulang-ulang kali sampai awak faham. Semoga video ini adalah video terakhir yang awak perlu tonton untuk menjawab soalan ASB versus ASBF ni. Kalau awak nak tengok video lain tentang pandangan saya tentang ASB, tengoklah video ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.